Okey. Kita tengoklah konten riwayat hadis ni, ataupun kita kata matan dia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim. Nabi telah salat dengan mereka. Dengan sahabatlah. Fasaha, baginda lupa. Dan kita telah cerita perkara-perkara yang berlaku dalam solat Nabi. Nabi pernah solat 2, padahal 4. Nabi ingat dah sudah 4. Pernah juga 3, sebenarnya tak belum cukup lagi 1. Pernah juga terlebih sampai 5. Ini peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam solat Nabi SAW. Kerana Allah mahu daripada kita untuk mempelajari tentang solat. Okey. Dia kata Nabi solat dengan mereka, fasaha, Nabi lupa. Hadis ni, riwayat ni maksud report ini. Satu hadis tu mungkin saya nak bagi tuan-tuan faham, bagi yang baru mengaji ke apa. Tuan-tuan dengar satu orang mengajak macam ni, ceramah. Saya mengajak. Setiap yang dengar ni, dia mungkin akan balik pergi cerita pada anak murid dia, ataupun cerita pada orang lain yang tidak hadir. Versi dia cerita tu boleh jadi dia cerita sebiji macam mana yang saya sebut. Boleh jadi juga dia tak cerita sebiji macam saya sebut, dia pakai ayat dia sendiri. Betul tak? Betul. Mungkin. Ataupun dia lihat satu kejadian berlaku. Orang ni mungkin cerita, dia cerita yang ni dulu. Semua tu betul. Yang ni dia cerita yang ni dulu. Apa yang dia nampak dulu, dia akan riwayatkan. Cara struktur penceritaan. Tapi yang penting, bagi riwayat yang benar, konten yang diceritakan itu walaupun macam mana ayat dia, dia akan jadi sama. Maksudnya maksud dia tu bila disusun balik, sama. Dia kata, aku tengok satu orang aksiden, berdarah kaki dia, tak boleh bangun. Lepas pada tu, orang kampung datang tolong. Mai seorang lagi tengok peristiwa, aku tengok orang ramai, aku tengok apa dia berlaku. Tengok-tengok satu orang duduk tengah baring. Yang tadi tak kata baring, dia kata tak dia bangun. Seorang duduk tengah baring, luka lutut dia. Tadi dia kata berdarah kaki dia, yang ni kata luka lutut dia. Tapi makna dia sama. Tuan-tuan faham ke ni? Nak bagi mengaji, bagi faham. Bukan nak mengaji tak bagi kita bodoh. Nak bagi mengaji, bagi kita faham. Mengaji dia akan upgrade pengetahuan kita. Okey. Jadi rawi-rawi yang mendengar apa yang Nabi sampaikan, sahabat akan menceritakan balik kepada mereka yang bukan sahabat, iaitu tabi'in, anak murid mereka. Tabi'in tu pun dia ambil daripada sahabat tu, kadang-kadang dia summarize, kadang-kadang dia bagi, dia ringkaskan, kadang-kadang dia bagi dengan bahasa dia. Yang penting konten ataupun matan tu membawa makna yang sama. Kalau ada satu orang tengok kejadian aksiden, 10 orang tengok ataupun 5 orang tengok. Tadi dia cerita terbaring, ni dia kata tak bangun, ni kata kaki berdarah. Seorang lagi cerita yang sama, aku tengok kelangkabut orang, pergi tengok tengok seluar biru dia terkoyak, nampak darah menitis. Dia tak kata kaki berdarah, dia tak kata lutut cedera. Semua cerita lebih kurang. Mai satu orang lagi cerita, aku tengok orang aksiden, cerita yang sama, darah banyak. Tengok tangan dia putih. Dia punya lain. Kita timbul soalan, adakah semua orang ni tak report bab tangan, ataupun dia saja nampak tangan? Tiba-tiba mai satu orang lain cerita sama juga, kepala pula putih. Kita kata hak kepala putih ni masalah. Pasal hak lain tadi tak bangun, ni sampai kepala putih ni. Jadi semua report ni, kalau orang tu dia selalu report, walaupun dia bukan pendusta, dia selalu duk keliru. Kaki kanan luka, dia report kaki. Orang lain semua kata kaki kiri luka.
Dia seorang kata kaki kanan. Jadi, tapi dia bukan pendusta. Kita kata dia ada masalah pada pemerhatian dia. Dia ada masalah pada ingatan dia. Kalau dia bukan pendusta, dia ada kelemahan pada ingatan. Tapi dia kata kalau aku pergi tengok accident, hancur. Masa hancur tu orang tu, masa tu aku nampak roh dia berjalan dekat aku. Kita tahu. Yang ni geng telan ubat tak hancur ni. Aduk muncul. Yang tu pendusta. Nak bagi tuan-tuan faham bagaimana peristiwa-peristiwa diriwayatkan. Okey. Hadis ni dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim. Nabi sembahyang dengan mereka. Fasaha, Nabi lupa. Fasajada sajdatain. Nabi sujud 2 kali. Dia tak bagi tahu sembahyang apa, tapi dia kata Nabi bila lupa sujud 2 kali. Thumma tashahhada. Sujud 2 kali tu ialah sujud sahwi itulah, sujud sahwu tu. Thumma tashahhada, kemudian baginda bertasyahud, baca tahiyat. Thumma salam, kemudian bagi salam. Riwayat ni agak lain. Sebab apa? Sebelum ni kita duk baca semua memang kata ada sujud, tapi taklah pula kata lepas sujud tu tasyahud, tahiyat. Tapi riwayat dia kata lepas sujud ni tasyahud. Tuan-tuan kalau tak mengaji ilmu hadis, kalau dia berkata apa nak mengaji ilmu hadis, dengar orang sudahlah. Kita tak akan tahu, kita akan ingat agama ni rekaan. Kita tidak akan tahu sebab. Bila kita mengaji ilmu hadis, kita akan tengok the beauty of knowledge, the beauty of discipline of knowledge, the beauty of science of hadis. Macam mana ilmu itu, keindahan ilmu itu. Okey. Apa masalah pada riwayat ni? Riwayat ni dari segi rawi dia tak ada masalah. Semua rawi dia dipercayai. Cuma yang menjadi persoalan, dia kata selepas sujud sahwi ada tasyahud, baru bagi salam. Yang ni lain daripada apa yang kita telah baca riwayat-riwayat yang sebelum ini. Untuk cuba memahami mengapa hal itu terjadi, ulama-ulama ambil balik rangkaian sanad itu. Siapakah rawi yang riwayat hadis ni? Kerana Al-Hakim kata hadis ni memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Adakah benar dakwaan Al-Hakim? Ini pun satu. Kalau satu orang kata, tak semesti. Oh, dia ulama besar, dia kata kita terimalah. Dia juga mesti mendatangkan bukti. Sekarang di Indonesia, tuan-tuan tengok pertarungan. Mereka bahaskan orang yang mendakwah keluarga Nabi di Indonesia tu tak sampai dia punya jalur keturunan dia tu kepada Nabi. Ini perbahasan di Indonesia. Dan kemudian mereka di Indonesia tak mengaku tu Habib tu telah disuruh buat DNA. Dan kalau tengok perbahasan mereka lah, mereka kata setakat yang buat DNA ni bukan saja tak sampai pada Nabi, tak sampai kepada Arab pun. Oh, kalut tu. Tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan, perbincangan. Kerana dia teknologi DNA ni sampai ke peringkat boleh tahu DNA Nabi, DNA Quraisy. Semua asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Memang kategori tu keluarga Nabi. Hak duk mengaku kok Nusantara ni, dia tak, bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dia pergi ke Afrika. Itu kelebihan. Dan sekarang ni dia duk lawan challenge. Kau mengaku buat tes DNA, kau mengaku buat tes DNA. Pasal duk mengaku mimpi banyak sangat ni. Tiap-tiap hari Nabi duk main rumah depa, mimpi depa. Jadi orang pun penin, orang pergi check, betul ke depa ni? Aisyah pun tak habaq mimpi Nabi duk jumpa. Ali sendiri pun tak kata perang Siffin, perang Jamal, Nabi duk main jumpa tiap-tiap malam.
Tak pernah dakwa pun. Mereka ni sakan sangat. Sekarang ni orang minta yang tu, berpeluh lah. Tabah, kita tinggalkan mereka. Al-Hakim kata penuh syarat. Tapi bila kita tengok apa rangkaian rawi ni, rangkaian rawi ni hadis ni mari daripada, yang sanad Al-Hakim ni datang daripada Muhammad bin Abdullah bin Al-Musanna Al-Ansari. Dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada seorang yang bernama Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani. Tadi Muhammad bin Abdullah Al-Musanna tu dia ambil daripada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Umrani. Ash'ath ni kata dia ambil daripada Muhammad bin Sirin dan daripada Khalid Al-Hazza. Muhammad bin, tuan-tuan boleh bayangkan, dia dengar, yang atas tu, tuan-tuan nak kena faham, Muhammad bin Abdullah Al-Musanna ni dia kata dia dengar daripada siapa? Dia dengar daripada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani. Ash'ath dengar daripada siapa? Ash'ath ambil daripada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin orang tak petikai, ini jago besar, ya kan, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah. Muhammad bin Sirin daripada Khalid Al-Hazza, Khalid daripada Abi Qilabah, daripada Abil Muhallab. Okey. Ini antara rawi-rawi yang mereka ambil. Daripada rawi ni kita dapati dakwaan Al-Hakim kata hadis ni memenuhi Bukhari dan Muslim. Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani ni, dia ni tidak dalam senarai rawi Bukhari. Dia tak ada dalam senarai rawi Bukhari tu. Al-Hakim tu memang hebat sikit ilmu hadis, tapi banyak juga dakwaan dia yang kita tengok tidak dapat dibuktikan. Kerana salah satu syarat nak kata hadis tu Bukhari dan Muslim, memenuhi syarat Bukhari Muslim, rawi mesti rawi Bukhari dan Muslim. Nama dia tak ada. Okey, bukan nama dia tak ada. Hadis ni yang datang melalui riwayat orang lain. Tadi Muhammad bin Sirin tu yang lain. Hadis ni yang datang melalui, yang tidak melalui Ash'ath bin Abdul Hakim Al-Humrani. Maksudnya, tuan-tuan tadi, tuan-tuan mai dengar saya, orang ni ambil daripada orang ni ambil daripada orang ni. Kalau melalui jalan cerita kawan ni, ada cerita ni. Jalan orang lain semua tak ada cerita tu. Macam saya buat contoh tadi, faham tak? Seorang ni saja yang duk kata misalnya tadi putih tangan. Hak lain semua tak cerita putih tangan, hak lain semua cerita luka kaki. Tuan-tuan faham tu? Tapi yang cerita putih tangan ni pun bukan pendusta, kita kenal dia okey. Kita boleh kata apa? Mungkin dia keliru. Mungkin dia tengok jauh kot, tangan dan kaki dia tak clear kot. Okey. Rawi-rawi yang lain yang tidak melalui riwayat-riwayat yang tidak datang melalui Ash'ath, menunjukkan bahawasanya tidak ada perkataan tasyahud ni, yang ada salam saja. Anda faham ni? Orang lain tak mai, walaupun dia bukan pendusta, tetapi Ash'ath tak boleh lawan rawi-rawi lain yang lebih kuat seperti Syu'bah bin Hajjaj. Riwayat juga riwayat ni, dia tak ada pun kata tasyahud tu. Seperti juga Wahib bin Khalid, dia tak kata pun. Ismail bin Ulayyah, ini semua nama-nama besar. Dalam riwayat mereka, cerita ni tak ada cerita tasyahud ni. Jadi ulama hadis kata Ash'ath tak boleh dipegang dalam kes ni. Tuan-tuan faham? Sebab orang hak mai dengar kuliah ni semua cerita macam lain. Tiba-tiba seorang tu dia balik, dia cerita macam lain. Walaupun katalah dia ni sebelum ni duk main mengaji, bukan duk tipu. Kita kata sama ada hang mengantuk, hang tengok handphone lain pun hang terpengaruh tersilap dengan macam-macam. Lalu sebahagian para ulama
mereka tidak bersetuju dengan riwayat Ash'as yang kata lepas sujud tahiyat baru bagi salam. Okey. Kerana umpamanya Imran bin Husain, di dalam riwayat yang lain Abi Qilabah, Muhallab dan mereka riwayat hadis yang Nabi semayang asar. Imran bin Husain juga. Nabi salat asar fasallama fi salasi rakaat. Nabi bagi salam pada rakaat yang ketiga. Tuan-tuan ingat hadis kita baca itu, Nabi bagi salam pada rakaat yang ketiga. Kemudian lepas Nabi bagi salam, Nabi bangun, Nabi pergi. Satu orang yang kita kata Zulyadain ataupun Khirbaq nama dia. Dia yang pergi bagi tahu pada Nabi SAW semayang Nabi korang. Lepas dia tanya, Nabi keluar. Dalam riwayat tu Nabi keluar, dia kata ghadban yajurru ridaahu. Nabi keluar dalam keadaan selendang Nabi pun heret macam tu dah, tak ada nak tak. Mai tanya, betul ke dia cakap ni semayang korang? Betul ya Rasulullah. Asadaqa hadha? Betul ke? Betul. Hadis inilah. Fa shalla raka'atan summa sallam. Nabi semayang tambah lagi satu rakaat, kemudian Nabi bagi salam. Summa sajada sajdatain summa sallam. Kemudian Nabi sujud 2 kali, Nabi bagi salam. Tak ada perkataan Nabi tasyahud. Tuan-tuan faham cerita ni? Maksudnya macam mana mereka trace. So mereka kata masalah ini bukan pada masalah riwayat Imran, tapi masalah kepada Ash'as. Pasal orang lain semua tak ada versi ni, dia yang ada. Maka sebahagian para ulama telah mendhaifkan hadis ini. Namun ada di kalangan mazhab, ni yang kita perkembangan mazhab, yang menerima hadis ni. Bila mereka menerima, maka ada riwayat dalam amalan dalam mazhab Malik dan mazhab Hambali yang dia kata sujud 2 kali, kemudian tasyahud, kemudian bagi salam. Tu sujud sahwi. Kalau tuan-tuan tengok, antaranya mereka beramal dengan hadis ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan selainnya, mereka tak amal yang ni. Kenapa? Adakah kerana mereka tak tahu hadis ni? Mereka tahu hadis ni. Sebab tu tahu hadis saja, tahu matan saja tak mencukupi. Kena tahu latar masalah hadis. Jadi mereka kata hadis ni ada kekeliruan pada Ash'as, ataupun dia panggil mukhalafatus siqat, telah menyanggahi orang yang siqah. Kalau orang tu dhaif, dia menyanggahi orang yang siqah, dalam istilah-istilah yang mutaakhir dia kata syadz. Kau tu ingat tak kuat, pergi cerita satu cerita yang bercanggah dengan orang-orang yang ingat, dengan orang yang ingat kuat. Kita nak pakai mana? Ingat kuat kan? Ingat tak kuat? Kita kata ni dalam rekod aku dah tahu, selalu lupa. Kan? Okey. Ada pula orang yang ingat kuat, tapi dia bercanggah dengan orang-orang lain yang lebih ramai pada dia yang juga ingat kuat. Kita nak pakai mana? Kita pakai yang logiknya, kita pakai yang ramai lah. Okey. Cuma dalam ilmu hadis, tuan-tuan yang mana letih dengar ni, saya lebar sikit pasal ada pelajar kuibs ni nak kita faham. Cuma dalam ilmu hadis, dia kata kadang-kadang hal itu dinamakan dengan ziyadatus siqah. Ziyadatus siqah ni dia tak bercanggah, cuma dia ada informasi yang lebih, dia ada maklumat lebih yang mereka terlepas. Macamlah saya buat contoh aksiden, dia ada cerita lebih. Cerita lebih tu bukan bercanggah, dia tengok benda yang mereka tak tengok. Itulah yang timbul masalah dalam gerak jari. Rawi lain tak kata gerak jari, ada rawi kata gerak jari,
Adakah gerak jari itu bercanggah dengan rawi yang siqah, ataupun dia ada maklumat tambahan yang sebenarnya tak bercanggah? Dah tunjuk isyarat tu dah betul dah, cuma gerak dia pun tak habaq, dia habaq. Yang dia bagi tahu tu betul, tak bercanggah dengan mereka, tapi informasi tambahan. Siapa yang pakai yang tu, dia gerakkan jari. Siapa yang tak pakai yang tu, dia diamkan saja. Cuma kalau dia kata ada tak tentang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an, secara zahirnya riwayat tak ada. Diandaikan dengan peristiwa-peristiwa Abdullah bin Umar menunjukkan syarat ketika syahadah, mereka kata diangkat ketika itu. Itu diandaikan. Itu sampingan nak bagi faham. Okey. Dalam mazhab Syafi'i dan juga Ibn Taymiyah juga pilih qaul ini. Dia kata hanyalah kita sujud 2 kali, kita tidak baca tidak baca tasyahud. Kita tak baca tasyahud. Jadi dengan itu maka kita akan tak perlu baca tasyahud, dan kerana beramal dengan hadis-hadis yang lebih banyak dibandingkan hadis ini. Bukan kerana tolak hadis Nabi, kita rasa ada masalah teknikal pada Ash'ath bin Abdul Malik Al-Humrani.